Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari sama-sama kita mulakan sesi kita pada malam ini dengan bacaan Ummul Kitab Al-Fatihah agar Allah Subhanahu wa taala mempermudahkan segala urusan kita insya-Allah. Ala hadhihi niyyah wa kullu niyatin shalah Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana kita masih lagi diberikan kesempatan untuk kita berkumpul sekali lagi pada malam ini untuk sama-sama kita menghayati ayat-ayat Al-Quranul Karim. Moga-moga dengan perhimpunan kita, dengan majlis ilmu yang kita adakan pada malam ini diberkati, dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baik, alhamdulillah. Jadi kita akan sambung kembali perbincangan kita daripada surah Yusuf, di mana kita berhenti pada minggu lepas berkenaan dengan ayat daripada ayat ke-11 sehinggalah ke ayat 11 hingga 14, di mana desakan adik-beradik Nabi Yusuf alaihi salam untuk mengajak Nabi Yusuf keluar bermain-main dengan mereka. Jadi mereka desak bapa mereka iaitu Nabi Yaqub untuk berikan izin untuk mereka bawa Nabi Yusuf keluar bermain-main dengan mereka, dan mereka memberikan harapan-harapan palsu kepada bapa mereka. Mereka melakukan emotional manipulation pun, macam nak katakan yang bapa mereka tak percaya kepada mereka dan sebagainya, sehingga kan mereka bagi tahu yang mereka ni ikhlas nak bawa dia keluar bermain-main, nak bergembira bersama dan sebagainya. Kemudian bapanya mereka iaitu Nabi Yaqub bagi tahu bahawasanya dia rasa sedih dan dia rasa risau akan keadaan Nabi Yusuf nanti kena tinggal dan dimakan dengan serigala sebab dia ni kecil berbanding dengan abang-abang dia yang dah besar. Jadi kemudian mereka berkata, kalau misalnya kata benda tu berlaku, maka kita ni jadi inilah orang yang rugi, mereka katakan. Jadi ayat 11 hingga ayat ke-14 dia lebih kepada desakan adik-beradik Nabi Yusuf alaihi salam untuk membawa dia keluar, membawa dia keluar daripada daripada bimbingan dan juga penjagaan bapa mereka iaitu Nabi Yaqub alaihi salam. Baik. Sekarang ni kita masuk kepada satu storyline pula, iaitu storyline di mana mereka sekarang dah keluar daripada pengawasan bapa mereka iaitu Nabi Yaqub. Sekarang ni mereka ni 12 orang sama-sama, ataupun mereka ni ramai-ramai bersama dengan Nabi Yusuf alaihissalam. Sekarang ni mereka nak melakukan perkara tersebut, iaitu nak meletakkannya dekat bawah perigi yang gelap. Jadi dia terakam dalam Al-Quran. InsyaAllah kita akan cuba baca hari ini daripada ayat 15. Kalau boleh kita boleh try to cover sampai ke ayat 17 ataupun 18. Jadi minggu depannya kita akan bincang di mana Nabi Yusuf ni dibawa oleh orang-orang Mesir, bawa keluar daripada negara Palestin. Baik. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam ayat ke-15 dalam surah Yusuf, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. فَلَمَّا ذَهَبُوا بِهِ وَأَجْمَعُوا أَنْ يَجْعَلُوهُ فِي غَيَابَةِ الْجُبِّ وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِ لَتُنَبِّئَنَّهُمْ بِأَمْرِهِمْ هَذَا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ. Sadaqallahu azim. Apabila mereka pergi membawanya bersama mereka dan bersepakat untuk membuangnya ke dasar perigi, dan kami wahyukan kepadanya, sesungguhnya engkau pasti akan menceritakan sendiri kepada mereka tentang perbuatan mereka ini, sedangkan mereka tidak sedar. Okay, surah Yusuf ayat ke-15. Jadi kita akan cuba baca ayat ni dulu dan kemudian kita akan fahamkan, kemudian kita akan pergi kepada ayat-ayat yang seterusnya. Baik. Pertama sekali sekarang ni mereka dah keluar daripada pemerhatian bapa mereka. Jadi Allah gunakan perkataan falamma kat sini. Fa kat sini bermaksud setelah pujukan demi pujukan kan, bapa mereka ni mula-mula macam tak nak kasih, tak nak izinkan.
kan, kerana bapa mereka ni ataupun Nabi Yaqub, mereka tahu, dia tahu bahawasanya anak-anaknya ini ada satu skim ataupun satu scam yang mereka nak berikan kepada Nabi Yusuf alaihissalam. Kerana dia tahulah sebab Nabi Yusuf dah dapat mimpi, kemudian bagi tahu kepada bapanya, dan bagi tahu kepada dia, dan kemudian dia tahu bahawasanya satu hari nanti perkara itu akan berlaku. Jadi sekarang ni apabila anak-anak tiba-tiba jadi baik kepada Nabi Yusuf, baik kepada bapanya Nabi Yaqub, jadi bapanya dah sense. Ini mesti dah, inilah masanya kan, inilah masanya yang dia akan ditinggalkan. Jadi setelah desakan demi desakan sampailah ke tahap dia terpaksa dilepaskan, inilah Allah gunakan perkataan falamma. Jadi itu bukan satu perkara yang sukarela Nabi Yaqub berikan keizinan untuk Nabi Yusuf keluar bersama dengan abang-abang dia. Jadi desakan demi desakan baru dah dapat keluar. Okey, falamma zahabu. Mereka keluar jalan jauh daripada tempatnya, tapi riwayat tak menceritakan adakah tempat itu jauh ataupun dekat antara rumahnya Nabi Yaqub tu dengan tempat yang mereka adakan ataupun perigi yang dia adakan. Tapi yang penting mereka keluar sehingga tidak dilihat oleh Nabi Yaqub alaihissalam di manakah mereka pergi. Wa ajma'u ay yaj'aluhu fi ghayabatil jub. Wa ajma'u, dan kemudian mereka berkumpul. Dekat sini kalau kita tengok, Allah gunakan perkataan ajma'u. Ajma'u ni dia datang daripada perkataan jam. Jam tu maknanya adalah berkumpul. Jadi kalau kita orang Islam kan kita tahu besok hari Jumaat. Jadi hari Jumaat tu datang daripada perkataan jama'ah, iaitu berkumpul. Di mana pada hari Jumaat orang Islam khususnya para muslimin akan berkumpul dekat dalam masjid untuk mendengar khutbah, untuk mendengar nasihat tentang takwa dan sebagainya. Jadi satu perkumpulan. Jadi kat sini Allah gunakan perkataan ajma'u, mereka berkumpul. Sedangkan apabila kita belajar cerita ni, kan mereka daripada ayat sebelumnya dah ceritakan mereka dah setuju nak letakkan Nabi Yusuf masuk dekat dalam perigi. Tapi sekarang mereka dah keluar, mereka kumpul lagi, macam ada lagi satu meeting. Macam ada lagi satu perbincangan lagi. Jadi ada yang berpandangan bahawasanya perbincangan kali ini adalah mereka ada sifat-sifat yang rasa takut, rasa gerun sebab nak buat salah kan. Orang nak bunuh ataupun nak letakkan bayi yang kecil, baby yang kecil ni ke satu tempat yang gelap dan takut dimakan dengan serigala, tempat yang tak tahu selamat tak selamat, wallahu alam. Mereka berada di satu tempat yang jauh daripada pemandangan manusia. Jadi mereka berkumpul dan mereka ada yang kasih pandangan, dia kata macam, betul ke kita nak buat ni? Kan, confirm ke kita nak buat? Kenapa tak bunuh je? Kan, takut apa-apa yang berlaku ke dan sebagainya. Mana tahu kalau dia masuk dalam, dia dapat lepas, kemudian dia balik rumah nanti dia bilang dengan bapa kita macam mana, why not kita bunuh je? Tapi ada yang kata tak, kita nak kena stick dengan kita punya saranan utama, iaitu kita nak kena letakkan dalam perigi. Jangan banyak songih lagi. Kita just buat apa yang kita setujui. Jadi kat situ ada macam satu tolak tarik tentang perkara ini. Jadi sebab tu mereka adakan lagi satu perjumpaan untuk mendapatkan kepastian. Tapi dalam masa yang sama juga kita kena ingat, dalam mereka berbincang itu, yang ada bersama-sama dengan mereka itu adalah Nabi Yusuf itu sendiri. Mana Nabi Yusuf ni dengar apa yang berlaku antara abang-abang dia ni. Ada cakap suruh bunuh, ada cakap suruh letak tempat yang jauh, ada letak dalam perigi, cakap masuk dalam perigi, confirmkan ataupun kita jangan ulang alik dengan perbincangan kita stick dengan apa yang kita dah bincangkan. Jadi didengari oleh Nabi Yusuf AS tentang perkara ini. Jadi dia tahu tentang keadaan abang-abang dia yang memang ada perkara yang buruk yang dia nak lakukan kepada Nabi Yusuf AS. Okay, wa ajma'u. Jadi mereka berkumpul ayyaj'aluhu fi ghayabatil jub, dan mereka bersepakat untuk membuangnya ke dalam dasar perigi. Dan kalau kita lihat bahasa yang digunakan Allah Subhanahu Wa Taala dalam Quran ni, perkataan ghayabatil jub memang dah bincang pada sesi yang lepas. Betul tak? Sesi yang lepas dah dikatakan wa alquhu fi ghayabatil jub dalam ayat ke-10 dalam surah Yusuf ini. Jadi mereka bercadang untuk meletakkan Nabi Yusuf ke dalam perigi yang gelap. Jadi maknanya ghayabat ni adalah satu sifat perigi tersebut. Al-jub tu adalah perigi yang tidak ada batu-batu, kita dah bincangkan. Tapi kalau ghayabat ni adalah sifat perigi tu. Sifat perigi tu adalah dalam, gelap, dan dia ni satu tempat yang bukan lurus straight. Dia
bengkok, maknanya kat dalam tu dia bukan terus turun bawah tapi dia macam sengit menyengit. Okey, jadi dia ada satu perigi yang belum siap istilahnya, belum siap. Jadi pertamanya Allah dah bincang dalam ayat 10, mereka bercadang untuk meletakkan dekat perigi yang gelap. Okay, perigi yang gelap atau perigi yang dalam. Kemudian dalam ayat 15 ni Allah cakap lagi mereka dah bersetuju dan nak meletakkan Nabi Yusuf dekat perigi yang gelap dan dalam. Sedangkan Allah just boleh cakap je lah. Kan ayya ja'alu fi ghayabatil jub, Allah kata ayya ja'aluhu fil jub. Kan? Mereka bersetuju untuk meletakkannya dalam perigi. Dah habis itu. Jadi Allah describe sekali lagi perkataan ghayabat dekat sini. Ini ibarat macam nak menunjukkan kepada kita bahawasanya Allah Subhanahu Wa Taala sendiri rasa terpegun ataupun rasa terkejut dengan ketidakmanusiaan sifat abang-abangnya tu. Jadi macam Allah macam ulang balik perkara ni. Jadi saya kasih satu contoh. Satu contoh. Kalau misal kata kita dapat tangkap, mungkin ada anak-anak kita melakukan salah. Contohnya anak kita dia tiru dekat dalam exam sebagai contoh. Kemudian kita dapat tahu mungkin cikgu dia bagi tahu ke ataupun mungkin dia sendiri yang bagi tahu saya dah tiru dekat dalam peperiksaan. Kita kalau sebagai mak bapak bila kita dengar ni, kita akan ulang balik apa yang dia buat, betul tak? Engkau tiru dalam exam. Ni macam ibarat macam ulang balik, macam nak bagi tahu kepada dia betapa jijiknya perkara tersebut atau betapa salahnya perkara yang dia lakukan. Jadi dalam ayat ni macam ibarat macam Allah bagi tahu kepada dia, mereka kumpul letakkan dekat perigi yang dalam. Perigi yang dalam. Dan ini nak dilakukan kepada seorang budak kecil. Budak kecil yang memang tidak ada kekuasaan untuk keluar daripada perigi, dan ini adalah satu perkara yang sangat bahaya. Jadi mereka semua abang-abang dia nak letak dalam perigi yang dalam. Jadi dia bukan macam satu cerita just mereka berkumpul untuk meletakkan dekat bawah perigi yang gelap. Tidak, tapi dia macam satu perkara yang mengejutkan. Kenapalah tergamaknya abang-abang ini nak buat perkara sedemikian. Jadi Allah letakkan perkataan ghayabat dekat situ. Nak menunjukkan betapa jijiknya perbuatan mereka. Jadi mereka dah bawa keluar, berkumpul, discuss lagi sekali. Kemudian dia letakkan Nabi Yusuf dekat bawah perigi tersebut. Dalam keadaan Nabi Yusuf sedang ingin melawan. Kalau misal katalah, takkanlah ada anak yang kecil umur mungkin bawah 10 tahun kan, orang tu nak turun bawah tu dia macam rela hati, tak apalah letak saya rela, tidak kan, tapi dia mesti ada macam satu desakan ataupun dia macam tolak-tolak atau mereka tak nak masuk dan sebagainya, abang kenapa buat saya macam gini dan sebagainya, tak nak nak panggil bapa, panggil mak dan sebagainya. Jadi macam dia macam bergaduh lah. Jadi kalau kita belajar pula daripada riwayat yang lain, ada dalam kitab-kitab yang lain, kitab tafsir dan sebagainya, ada daripada riwayat Israiliyat juga, ada perbincangan, iaitu adanya abang-abang dia ibarat macam mereka kumpulkan Nabi Yusuf dekat tengah-tengah. Jadi Nabi Yusuf ni ibarat macam nak minta perlindungan daripada salah satu daripada abang dia. Kemudian abang dia tu pukul dia, kemudian pergi kepada abang yang sebelah, kemudian abang dia pukul dia lagi. Jadi macam ada satu penolakan yang berlaku. Jadi chaos lah ataupun chaotic scene yang berlaku apabila Nabi Yusuf nak diletakkan dekat bawah perigi. Jadi itu bukan satu perkara yang macam saya rela hati letakkan diri saya dekat dalam perigi ni. Tidak, dia ada satu desakan. Jadi dalam keadaan huru-hara yang berlaku tu, abang-abang nak letakkan dia dekat bawah perigi, kemudian datang ilham daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Ilham daripada Allah, Allah kata wa auhayna ilaihi latunabbi'annahum bi amrihim hadza wa hum la yash'urun. Allah ilhamkan. Ada riwayat mengatakan ini adalah ilham daripada Allah sebab Nabi Yusuf masih lagi kecil, belum cukup umurnya untuk mendapat wahyu daripada Allah. Jadi kalau umurnya dah cukup syarat, baru dah dia dapat wahyu kan, baru dia digelar sebagai Nabi. Tapi disebabkan dia masih kecil lagi, maka dia dapat ilham daripada Allah. Tapi menggunakan perkataan yang sama, wa auhayna, iaitu dan kami wahyukan kepadanya. Ayat ini atau perkataan wa auhayna ini juga diberikan kepada ibunya Nabi Musa. Apabila dia mencampakkan Nabi Musa ke dalam sungai, dalam sungai. Jadi dia gunakan perkataan wa auhayna. Jadi auhayna ni bukan bermaksud wahyu, tapi dia lebih bermaksud sebagai ilham, diilhamkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi wa auhayna ilahi, Allah
memberikan ilham kepada Nabi Yusuf alaihissalam. La tunabbi'annahum bi amrihim hadza. La kat sini bermaksud sesungguhnya engkau pasti, confirm. Jadi Allah memberikan satu ketenangan kepada Nabi Yusuf. Dia katakan confirm, surely satu hari nanti kau akan bagi tahu abang-abang kamu tentang apa yang berlaku, apa yang berlaku. Sebab keadaan yang berlaku ni sekarang tidak ada orang yang nampak. Maknanya mereka ni hidup dekat satu tempat yang jauh daripada manusia. Jadi mereka nak lakukan perkara ini pun bukan perkara yang macam kat tepi jalan yang orang nampak, ataupun tempat yang lalu lalang orang, ataupun ada kampung dan sebagainya. Dia luar daripada kampung, luar daripada bandar. Okay? Jadi tak ada orang nampak. Tapi yang dekat sini Allah bagi tahu kepada Nabi Yusuf alaihissalam bahwasanya pada satu hari nanti pasti confirm cerita ni atau apa yang berlaku ini kamu sendiri akan bagi tahu mereka. Sedangkan mereka ni tak tahu tentang perkara tersebut. Sebab mereka ingat, sangkaan mereka adalah lepas ni dah tak jumpa lagi Yusuf. Lepas ni Yusuf dah tak ada dengan kehidupan kita, kita dah settle. Jadi kita dah tak payah nak berurusan dengan dia lagi. Tapi Allah bagi tahu satu kepastian kepada Nabi Yusuf, satu hari kamu akan jumpa abang-abang kamu ini semua dan kemudian kamu sendiri akan bagi tahu dengan abang-abang kamu perbuatan jijik yang mereka lakukan. Jadi ini menjadi satu pengajaran kepada kita semualah, teman-teman yang ada. Perbuatan ini dia boleh disamakan seperti membunuh seorang anak kecil. Dan membunuh anak kecil ni adalah satu jenayah yang besar. Jadi kita tak boleh katakan, oh ini jenayah kecil je, letakkan anak kecil dalam perigi, dia macam nasib dia kalau baik dia hiduplah, kalau tak baik dia mati. Tak. Ini satu jenayah yang besar. Jadi dia juga adalah satu jenayah yang jijik yang mereka lakukan. Bayangkan tuan-tuan dan puan sekalian, kan, berapa ramai orang kata tu berapa ramai ataupun berapa banyak adegan-adegan ini berlaku tanpa pengetahuan manusia. Berapa ramai anak-anak kecil yang dibunuh sehingga ke hari ini. Berapa ramai orang-orang yang tidak bersalah dibunuh ataupun dikeluarkan daripada keluarga mereka tanpa hak yang berlaku sehingga pada hari ini. Orang kata tu korupsi yang ada, kan, pembunuhan yang salah yang berlaku dalam seluruh dunia sekarang ini, berapa ramai, dan siapakah yang menjadi saksi tu? Mungkin orang tak tahu, mungkin berita tak cover. Okay? Berita tak cover. Kita kadang-kadang dapatlah macam teks kan, anak ni hilang, anak tu hilang, apa yang berlaku Allah Ta'ala, dah kena jual ke, dah kena apa dan sebagainya. Tapi semua perkara-perkara itu apabila mereka terlepas daripada pandangan manusia, mereka tidak akan terlepas daripada pandangan Allah Subhanahu Wa Taala. Siapa yang menyaksikan semua perkara ini adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kalau misalnya kata mereka selamat dekat dunia, mereka tidak akan selamat di hari akhirat. Okay. Kalau misalnya kata mereka selamat daripada hukuman dunia, mereka tidak akan terselamat daripada hukuman akhirat. Kerana satu nyawa apabila diambil tanpa hak, maka akan dibalas oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan seburuk-buruknya. Kerana itu adalah satu perkara yang buruk yang mereka lakukan. Jadi Allah memberikan satu jaminan kepada Nabi Yusuf alaihissalam, satu hari nanti kamu akan sendiri bagi tahu abang-abang kamu tentang cerita ini. Dan mereka tidak sedar. Dan apabila perkara itu berlaku pada akhir hujung cerita dalam surah Yusuf ini, apabila abang-abang mereka ni melihat Nabi Yusuf, dia tak kenal awalnya. Mereka jumpa Perdana Menteri negara dan sebagainya, mereka tak tahu. Tapi apabila Nabi Yusuf sendiri memberitahu, kamu telah meletakkan aku dekat bawah perigi yang gelap dan sebagainya, wajah abang-abang mereka akan berubah. Cakap, engkau Yusuf, engkau yang kita buat gini, dan mereka akan rasa menyesal dengan perbuatan yang dilakukan. Dan kemudian nanti mimpi Nabi Yusuf itu menjadi kenyataan apabila pada awalnya dia jumpa dengan bapa ni, nampak 11 bintang tunduk dengan Yusuf, kerana abang-abangnya semua akan tunduk rasa malu dengan Yusuf alaihi salam. Okey, jadi daripada ayat ni kita belajar
bahwasanya mereka berjaya melarikan Nabi Yusuf daripada ayahnya. Ada yang masih merasa berat untuk melakukan perbuatan ini, sebab itu mereka berkumpul lagi, mereka minta pandangan lagi ataupun discuss lagi dan sebagainya di hadapan Nabi Yusuf itu sendiri dan disaksikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi perbuatan ini walaupun tidak disaksikan manusia tapi sedang disaksikan Allah, dan pada masa inilah Nabi Yusuf menerima ilham daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, dan Nabi Yusuf akan bertemu lagi dan membuka rahsia ini di masa abang-abangnya tidak mengenalinya. Jadi maknanya waktu tu umurnya kecil, baru mungkin bawah 10 tahun. Nanti bila jumpa Nabi Yusuf kembali, waktu tu dia dah jadi Perdana Menteri dekat negara Mesir. Jadi wajahnya dah berubah, dah mungkin puluhan tahun, 20-30 tahun kemudian, mereka pun mungkin dah lupa tentang adegan yang berlaku itu. Tapi perkara itu akan dinyatakan oleh Nabi Yusuf sendiri di hadapan abang-abangnya. Jadi ini nak tunjukkan betapa besarnya kezaliman yang dilakukan oleh abang-abang itu. Okey. Sekarang dah diletakkan. Okey, dah diletakkan dekat dalam perigi yang gelap, yang dalam. Sekarang ni mereka nak pulang bertemu dengan ayahnya pula. Sekarang ni dah habis deal dengan Nabi Yusuf, sekarang nak deal dengan Nabi Yaqub pula, ayah mereka. Okey. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam ayat 16 dan juga ayat 17. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Waja'u abahum 'isha'an yabkun. قالوا يا أبانا إنا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذئب وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين. صدق الله العظيم. Baik. Waja'u abahum isya'i yabkun, dan mereka datang kepada ayah mereka, bertemu ayah mereka isyak, waktu senja, waktu malam, isyak sekarang ni kita dah masuk waktu isyak kan, isyak yabkun, dalam keadaan menangis. Jadi mereka datang kepada bapa mereka pada waktu malam dalam keadaan menangis. Qalu, mereka berkata, ya abana, wahai ayah kami, inna zahabna nastabiqu wa tarakna Yusuf inda mata'ina. Sesungguhnya kami telah berlumba-lumba dan kami tinggalkan Yusuf di sisi barang-barang kami. Fa'akalahu dhib, lalu dia dimakan serigala. Wa ma anta bimu'minin lana, dan sudah tentu kamu tidak akan mempercayai kami walau kunna shadiqin, walaupun kami berkata benar. Okey, baik. Kita pergi satu persatu Teman-teman kalau misalkan ada soalan ke dan sebagainya boleh dituliskan dekat dalam chat, kita boleh cuba bincangkan bersama insya-Allah. Baik. Mereka datang kepada bapa mereka. Jadi maknanya cerita dah habis, sekarang ni mereka datang nak jumpa bapa pula, nak berikan alasan-alasan mereka lah. Mereka dah siapkan semua skrip dan sebagainya. Tapi mereka datang pada waktu isyak, datang pada waktu malam. Ada beberapa pandangan kenapa dikatakan sebagai waktu malam. Okey. Jadi pertama sekali ialah mereka mengambil masa yang panjang sebelum mereka pulang. Okey. Jadi mereka kalau nak keluar pergi masuk hutan ke, pergi masuk padang tempat-tempat yang gelap ataupun tempat-tempat yang jauh ni, dia mesti akan keluar pada waktu pagi. Dan biasanya sebelum masuk waktu malam mereka dah balik dah. Kan kalau misal kata kalau tempat yang gelap macam hutan dan sebagainya, takkan mereka nak malam baru nak balik, mereka tak akan jumpa jalan. Berbezalah. Kita kena berikan gambaran bahawasanya keadaan ini berlaku pada zaman dulu, bukan zaman sekarang. Kalau zaman sekarang mungkin ada GPS lah, ada apa dan sebagainya. Tapi kalau zaman dulu tak ada benda tu semua. Okay. Jadi biasanya orang kalau nak masuk hutan, dia akan masuk pada waktu pagi. Kan sebelum malam mereka kena keluar. Kalau tak, mereka akan stuck berada dekat dalam hutan dan mereka tak boleh keluar. Jadi mereka bila kata sampai rumah tu ada waktu malam, bermakna mereka mengambil masa sebelum pulang. Jadi mungkin ambil masa sebelum pulang tu mereka datangkan banyak alasan ataupun cari helah ataupun siapkan diri apa yang nak berbual dengan bapa. Dan dalam masa yang sama juga dia memberikan satu gambaran kepada Nabi Yaqub bahawasanya dia memang dah cari dah tak jumpa sampai malam baru dia balik. Jadi kalau misal kata dia balik malam, bermakna mereka dah usaha sebelum ni. Mereka dah usaha sebelum ni tapi tak jumpa. Sekarang baru balik rumah. Ataupun lagi satu point ialah mereka balik lambat supaya kalau misal kata mereka balik siang contohnya, keluar pagi, tengah hari balik mungkin. Kalau kata Yusuf hilang, bapaknya confirm dah keluar pergi cari Nabi Yusuf kembali. Tapi kalau dah keluar waktu malam, balik waktu malam,
Nabi Yaakob kalau keluar cari confirm tak jumpa sebab tak nampak trace kaki kan, tak tahu mana mereka jalan, tak tahu mana nak cari tempat tersebut. Jadi ni antara taktik-taktik yang ada, sebab tu digunakan perkataan isyak kat sini. Okay? Dia ambil masa sebelum dia pulang. Kemudian Yabkun, menangis. Yabkun, ni adalah satu, kalau daripada cerita yang kita tahu ni, dia adalah satu tangisan yang pura-pura. Sebab kita tahu daripada awal, perbuatan yang mereka lakukan dengan sifat hasad, sifat dengki, sifat tak suka kepada Nabi Yusuf, kan memang ada. Jadi menangis dekat sini adalah satu perkara yang mereka lakukan sebagai satu perkara memanipulasikan keadaan. Ataupun kita katakan sebagai emotional manipulation. Dan perkara ini berlaku sampai hari ini. Ramai orang yang mungkin saya boleh katakan dalam dia mungkinlah kalau nak menang satu perdebatan ataupun satu argument yang ada mungkin dengan pasangan ke, dengan keluarga ke, dengan kawan-kawan dan sebagainya, mereka akan gunakan satu emosi kan, sama ada menangis ataupun marah, tapi untuk memanipulatekan orang. Sampaikan orang tengok macam kesian lah, kenapalah macam gini kan. Jadi kalau mungkin kalau ada yang kat sini ada anak-anak ada anak, kadang-kadang benda tu mungkin berlaku dengan anak-anak kita. Dia dah buat salah tapi untuk dia nak lari daripada kena marah, dia nangis. Jadi bila nangis macam alah tak apalah, buat bodoh je lah. Jadi ni dia manipulatekan keadaan. Jadi apabila mereka datang kepada bapa mereka dalam keadaan menangis, mereka mengharapkan agar bapa mereka ni rasa macam kesian sampai macam tutup cerita lah. Jangan kita buka-buka lagi ataupun mereka ataupun Nabi Yaakob pula yang pujuk mereka supaya jangan menangis. Kesian apa yang berlaku pada korang, tak apalah, itu nanti besok lusa kita boleh ceritakan dan sebagainya. Jadi nak lari daripada dimarah dan sebagainya. Itu digunakan perkataan Yabkun kat sini. Okay? Kemudian mereka berkata, jadi maknanya datang waktu malam, nangis. That is the scene dahulu. Okay, that is the scene dahulu. Jadi dia makan masa sebelum dia ceritakan kepada bapa. Jadi maknanya balik terus tak ceritakan. Terus tak ceritakan. Jadi daripada sini boleh nampak mereka ni macam orang kata tu tak berapa pandai dalam nak manipulatekan keadaan. Dia nak tipu dengan Nabi Yaakob tapi mereka salah guna taktik. Kalau saya kata memang betul-betul diorang ikhlas, mereka kalau betul-betul ikhlas cakap mereka ni tak bersalah, ataupun mereka memang betul dimakan serigala tu, kan mereka datang mungkin dalam keadaan cemas lah. Cemas, pak tak jumpa, pak, tolong pak, macam mana ni? Mungkin cemas tu mungkin lebih nampak keikhlasan mereka dalam kehilangan Nabi Yusuf. Tapi bila datang nangis, macam, apa kau nangis? Kenapa kau nangis? Dan waktu malam, apa kau nangis? Tak nak cerita, diam dan sebagainya. Jadi kat situ ada satu macam ada yang tak kena dirasakan. Nabi Yaakob rasa macam tak kena perkara ni. Apa cerita ni? Apa cerita? Ceritakan kepada aku. Ceritakan. Sampailah mereka berkata, qalu ya abana. Mereka baru kata, ya abana. Ya, ayah, bapak. Macam gitulah. Macam panggilan dia bukan macam wahai bapaku. Tidak. Sebab mereka sedang keadaan nangis kan. Jadi macam fake tears kita katakan. Nangis macam satu nangis, satu macam stare tengok bapak tengah buat apa kan, tengok macam mana reaksi bapak kan. Ada yang macam fake inilah, fake cry lah, macam fake tears, dan mereka nak jumpa bapaknya, nak berbual macam tersedu-sedu kan, macam terlepas-lepas macam tadi kita macam gitulah istilahnya. Inna dhahabna, kami semua ni keluar jalan, maknanya keluar pergi. Okay. Maknanya zahabna kat sini Allah boleh gunakan inna nastabiqu. Nastabiqu terus. Kami berlumba-lumba tak, tapi kami keluar berlumba-lumba. Jadi bermakna mereka ini mungkin pada waktu tu ada macam competition yang mereka lakukan. Ibarat di mana mereka ni antara mereka kita tahu ramai, mereka kuat dan mereka ni selalu membantu bapa mereka daripada nak membela binatang-binatang yang ada ataupun mengumpulkan kayu balak untuk kegunaan mereka dan sebagainya. Jadi mereka dah biasa dengan kerja-kerja keras dekat hutan, dekat kampung dan sebagainya. Jadi mungkin mereka ada diorang punya own competition yang mereka buat kan. Okey, siapa dapat kumpulkan kayu balak paling banyak menang. Jadi mereka keluar.
Mereka keluar, mereka cari, mereka keluar, pergi jauh, sampailah pada tahap yang mana dah tak nampak lagi tempat asal mereka letak barang-barang. Ini adalah keadaan yang mereka bagi tahu kepada bapa mereka. Okay. Inna zahabna nastabiq. Okay. Kami keluar jauh, kemudian kita berlumba-lumba. Kan mungkin nak dapatkan pokok yang lebih banyak ke ataupun nak panjat pokok paling tinggi ke dan sebagainya. Jadi nastabiq, kita berlumba-lumba, kita ada competition. 10 orang ni kita buat competition. Wa tarakna Yusuf inda mata'ina, dan kita tinggalkan Yusuf dengan barang-barang kita lah. Maknanya mereka bawa makanan, mereka bawa mungkin alat-alat keperluan, tools ke, pisau ke, kayu ke sebagainya. Jadi kita berlumba-lumba tu, kita tinggalkan Yusuf dengan barang-barang kita. Jadi maknanya biasakan kalau orang pergi piknik, nanti dia sediakan tent, dia sediakan barang-barang barbecue ke sebagainya, kemudian ada yang pergi mandi laut, contohnya. Jadi macam itulah. Jadi dia dah pergi jauh, barang-barang dia tinggalkan dekat satu tempat. Fa'akalahu dzib. Terus kena makan serigala. Terus makan serigala. Jadi kalau kita lihat daripada ayat ni, dia ada macam satu benda tak kena. Nombor satu sekali, okay, ini cerita ni, ya abang inna zahabna nastabiq wa tarakna Yusuf inda mata'ina fa kalau cerita ni adalah kerisauan Nabi Yaqub sendiri sebelum ni, betul tak? Dia bagi tahu dengan anak-anak dia, aku risau kalau dia dimakan serigala. Kamu ni semua nanti bermain jauh atau berurusan jauh, tinggalkan dia seorang-seorang, dia kena makan serigala. Ini adalah kerisauan pertama Nabi Yaqub. Kemudian bila mereka ni balik, mereka bagi tahu kepada bapa mereka cerita yang sama apa yang bapa mereka buat. Bapa mereka katakan. Jadi macam tak ada alasan lain ke? Asal cerita sama kau kasih pada aku. Jadi itu kan dah satu giveaway, satu giveaway macam betul ke ni? Dia dah macam mula tarik. Fa'akalu dzib. Kemudian dia kata, kemudian terus akan makan serigala. Satu lagi point, mereka dah pergi jauh, macam mana dia tahu serigala makan? Dia nampak ke serigala tu datang? Jadi macam kalaulah kamu semua dah jauh pergi, mungkin dia tak kena makan serigala, mungkin dia sendiri jalan pergi tempat lain ke, ataupun dia ini termasuk pergi sendiri ke, ataupun mungkin ada binatang-binatang selain daripada serigala. Tapi kenapa kamu mengatakan kamu dah jauh pergi sana, kan? Kemudian kamu tahu yang dia dimakan oleh serigala. Apa bukti dia dan sebagainya. Jadi ini pun another point yang macam nak menunjukkan mereka ni memang betul-betul tak tahu, nak tipu lah istilahnya. Bukan kita cakap kita tipu ni nak kena pandai, tak. Tapi mereka ni nak tipu tapi tak ada cerita lain. Cerita yang sama juga apa yang bapa mereka risaukan pada awalnya. Okay, jadi tu nampak macam suspeknya lah. Fa'akalahu dzib. Dan terus dimakan serigala. Jadi maknanya dia ibarat katakan serigala datang terus ngap makan terus balik dah. Dan jadi macam kalau misal kata seorang bapa ataupun orang bila dengar dia dimakan serigala, okay, serigala ni dia adalah binatang yang mana dia tak akan makan the full makanan pun. Betul tak? Dia mesti kalau misal kata betul dia makan manusia lah sebagai contoh, dia mesti tertinggal mungkin tangan dia ke, ataupun ada tulang-tulang ke, ataupun apa-apalah. Tapi semua ni semua hilang. Takkan tak ada bukti tangan dia ke ataupun apa. Yang ada bukti baju. Takkanlah. Nanti dalam ayat seterusnya nanti ada cerita pasal baju dia. Okay? Jadi takkanlah sebelum serigala makan, serigala buka baju Nabi Yusuf dulu, lepas tu baru makan. Tak. Asal tak ada seluar, asal tak ada kasut, asal tak ada topi ke dan sebagainya, kenapa baju je yang dibawa balik? Jadi ini semua antara suspek-suspek. Jadi macam daripada ayat ni bila kita baca memang dah nampak dah macam ni memang satu penipuan. Satu penipuan. Jadi bila mereka menceritakan perkara ini kepada Nabi Yaqub, iaitu bapa mereka, kan mereka ceritakan, jadi mereka sendiri suspek yang bapa dia tak terima. Mereka sendiri tahu yang bapa dia mesti tak percaya. Okey. Lepas tu terus mereka katakan, "Wa ma anta bimu'minin lana walau kunna shadiqin." Kemudian dia cakap lagi, tapi bapa confirm tak percaya kita punya. Kita kalau cakap betul pun bapa tak percaya. Okay? Jadi maknanya sekarang ni kau tak cakap betul lah. Kan macam suspek lagi satu, betul tak? Satu dia cakap dia dah jalan jauh dia tahu pula dia kena makan serigala. Okay?
Kemudian ni cerita yang sama yang bapaknya risau daripada ayat sebelumnya. Lepas tu dia cakap kat sini, bapak confirm tak percaya kita, kalau kita bilang betul pun bapak tak percaya. Jadi maknanya cerita ni tak betul lah. Jadi cerita betulnya apa? Jadi ada beberapa perkara yang mereka sampaikan ni menjadi satu suspek yang mana memang benda ni tak betul. Jadi memang Nabi Yaqub terus tak percaya perkara ni. Jadi memang tahu ini adalah satu penipuan, satu manipulasi keadaan daripada abang-abang Nabi Yusuf alaihissalam. Jadi mereka mengambil masa untuk pulang dan berpura-pura menangis. Jadi ini kadang-kadang sampai sekarang pun ada ramai orang yang mungkin menggunakan taktik ni lah. Kan dia orang buat salah tapi nak lari daripada kena marah, mereka yang start nangis, mereka ibarat macam merasakan mereka ni adalah victim. Mereka victim sedangkan mereka tu adalah kriminal dia. Okay? Ataupun mungkin mereka menggunakan manipulasi daripada sudut marah. Maknanya orang marah dengan kita sebab kita buat salah, kita marah orang tu balik, jadi orang tu tiba-tiba terfikir, aku ke salah, ke dia salah. Jadi macam dia manipulate keadaan. Okay? Mereka tahu cerita yang dikongsikan pada ayah tidak masuk akal, jadi mereka manipulasikan keadaan lagi. Jadi macam mereka dah tahu bila dah sampaikan perkara ni, confirm bapa ni tak percaya. Jadi sebab tu keluar perkataan ni, wa ma anta bimu'minin lana. Dia bapa confirm tak percaya kita punya. Jadi macam daripada awal dia menangis sampai ke tahap macam bapa confirm tak percaya kita kalau cakap betul pun bapa tak percaya. Jadi macam dia sendiri tak convince diri mereka sendiri dengan ceritanya, apatah lagi nak convince bapa mereka. Okay? Walaupun nasadiqin, walaupun kami berkata benar. Jadi isunya sekarang dia bukan isu Nabi Yusuf lagi. Isu Nabi Yusuf dah habis. Sekarang isunya adalah bapa mereka tak percaya mereka. Dan itu daripada awal lagi yang mereka inginkan, iaitu bapa mereka memberikan fokus 100% kepada mereka ramai-ramai, bukan kepada Nabi Yusuf. Tapi sekarang Nabi Yusuf dah tak ada, bapa mereka masih lagi tak percaya dengan mereka. Jadi isunya sekarang ialah bukan sebab bapa mereka ni sedih ataupun sedih dengan keadaan apa yang berlaku kepada Nabi Yusuf. Sekarang isunya adalah bapa mereka tak percaya dengan mereka. Jadi sekarang ni kalau kita kata contoh, kalau kita betul-betul buat salah, apa yang kita perlu raiskan adalah isu kebenaran yang berlaku. Kalau orang tu meninggal dunia disebabkan kita ataupun orang tu ada musibah sebabkan kita, isunya adalah bagaimana kita nak menyelamatkan orang tersebut ataupun nak mengurangkan masalah yang ada dalam orang tersebut. Bukannya isu supaya orang percaya dengan kita, tak. Jadi sekarang dia pergi kepada isu biar orang percaya dengan aku. Apa yang berlaku dengan dia tu lain cerita. Tapi sekarang kau rasa tak percaya aku. Itu bukan isu dia. Isunya adalah mangsa yang ada kat situ. Tapi dah ditutup. Apa yang mereka inginkan bukanlah supaya dapat diselamatkan diselamatkan Nabi Yusuf, tapi isunya adalah supaya bapa mereka percaya kepada mereka. Tapi dia dah tak dapat perkara tersebut. Tak dapat sebab dengan apa yang disampaikan kepada mereka itu memang tidak perkara yang convincing, bukan perkara yang convincing. Jadi ini menjadi pengajaran kepada kita lah. Kalau kita macam contoh sebagai ibu bapa dan sebagainya, kadang-kadang perkara ini boleh berlaku dalam kehidupan keluarga kita. Daripada anak-anak kita kalau buat salah, dia nak sembunyikan keadaan, dia tolak dia salahkan dia dan sebagainya, tapi tak salahkan diri sendiri, dan perkara itu boleh manipulate. Dan sekarang ni sebelum kita pergi kepada ayat seterusnya, saya nak cuba kita bayangkan kalau kita ni berada dekat tempatnya Nabi Yaqub alaihissalam sebagai seorang bapa. Dia seorang bapa, seorang nabi yang sayangkan anaknya Nabi Yusuf alaihissalam, okay? Dan dia kehilangan anak dia. Dan kehilangan anak ni, tuan-tuan puan sekalian, adalah satu tragedi, satu musibah yang besar yang boleh berlaku kepada manusia. Tak ada musibah yang mungkin, boleh saya katakan, tidak ada musibah yang lagi besar daripada seseorang kehilangan anak. Kalau misalnya kata contoh, kalau seorang anak kehilangan ibu bapa, dia ada satu kerugian, tapi mereka masih lagi boleh terima daripada mereka kehilangan anak mereka. Jadi ada pepatah saya selalu dengar lah, kalau orang Melayu kata biar kita lihat kematian ibu bapa kita daripada kita melihat kematian anak-anak kita sendiri. Lebih kuranglah bahasanya, saya kurang pasti,
Tapi ada pepatah yang mengatakan, maknanya anak senang nak terima kehilangan ibu bapa, tapi susah nak terima kehilangan anak mereka sendiri. Dan even kalau dalam sejarah ataupun undang-undang peperangan, hatta dalam peperangan, kalau misal kata si raja kehilangan anak ataupun anak raja meninggal ke ataupun mati dan sebagainya, kan, apabila mereka dalam peperangan, mereka akan stop peperangan tersebut untuk memberikan penghormatan kepada pihak lawan. Dan ini adalah syarat-syarat yang ada dalam peperangan. Kalau misal kata prince mati ke dan sebagainya, mereka akan berkabung. Berapa hari, 3 hari, mungkin 10 hari tak akan bertembung, tak akan bertembung. Jadi sebab apa tu, ada satu perkara yang tak dapat nak dibayangkan, kesedihan, keperitan yang berlaku. Okay? Jadi Nabi Yakub kehilangan anak. Tapi isunya sekarang ialah dia kehilangan anak oleh anak-anak dia yang lain. Bukan dia katakan dia tak sayang anak dia yang lain. Anak dia lain pun dia sayang. Tapi sekarang kehilangan anak dia disebabkan oleh anak-anak dia yang lain. Jadi macam mana dia nak respon? Macam mana dia nak respon? Macam mana kita nak respon perkara tersebut? Kalau kita ada anak, kan, anak kita meninggal ke, anak kita hilang ke disebabkan oleh anak kita satu lagi. Nak marah ni anak kita juga. Yang hilang tu anak kita juga. Jadi dia dalam keadaan tengah-tengah tak tahu apa yang nak dilakukan. Dan kemudian pula bukan saja hilang tapi sampai tipu. Ya, sampai tipu. Jadi orang yang menipu kadang-kadang juga dia akan sampai ke tahap di mana sebab dia nak kontrol, dia tak nak dia bila sebagai contoh bila dah first part dia tipu, okey, bila kena interrogate dah terlalu lama, terlalu panjang, sampai kan dia nak bilang benar itu pun dia takut. Sebab apa? Sekarang ni nanti bukan jadi isu dia tipu je, sebab dah terlalu lama dia tipu. Jadi disebabkan dia nak bertahan daripada kena teruk, kan? Jadi dia continue dengan penipuan dia. Cakap betul, ni kita cakap betul, kan? Bukan cobaan, bukan cobaan. Okay, ini betul-betul berlaku, bukan kita tipu. Asal bapa tak percaya kita, bapa percayalah kita dan sebagainya. Jadi bapa yang kata tak, kau tipu. Bagi aku cerita yang betul. Dia tak nak bilang. Jadi sebab apa, dah terlalu panjang. Negotiation dah terlalu panjang. Jadi kalau nak bilang sekarang confirm kena rabak ah. Jadi baik kita tipu all the way terus. Kan, 1-2 hari tahan je, tak apa yang betul ni, ini je mereka stick dengan ni sebab mereka dah rasakan dah terlalu lama mereka tipu, mereka just stick dengan keadaan mereka sahaja. Jadi ini yang membuatkan bertambah kesedihan Nabi Yakub alaihissalam. Okey. Baik, seterusnya ayat ke-18. Ayat ke-18. Insya-Allah kita akan ambil ayat ni, kemudian kita akan berehat. Okay. Allah Subhanahu wa taala berfirman, na'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa ja'u 'ala qamisihi bidamin kadzib. Qala bal sawwalat lakum anfusukum amran fasabrun jamil. Wallahul musta'anu 'ala ma tasifun. Sadaqallahu azim. Wa ja'u 'ala qamisi bidamin kadzib. Dan mereka datang membawa bajunya yang berlumuran darah palsu, okey, darah palsu. Qala, lalu ayah mereka berkata, itu Nabi Yakub berkata, bal sawwalat lakum anfusukum amra. Bahkan kamu sebenarnya telah digoda oleh nafsu kamu supaya melakukan sesuatu. Fasabrun jamil, oleh itu aku akan bersabar dengan sebaik-baiknya ataupun sabar yang cantik, jamil itu cantik. Wallahul musta'anu ala ma tasifun. Dan hanya kepada Allah yang dipohonkan pertolongan tentang perkara yang diceritakan oleh kamu ataupun permainan ataupun penipuan yang kamu lakukan. Okey, yang kamu ceritakan. Baik. Waja'u ala qamisi bidamin kadzib. Mereka datang kepada bapa mereka ala qamisihi, terhadap baju. Okey. Jadi baju ni apa yang boleh kita faham? Kalau kita tengok ayat ni, waja'u ala qamisihi bidamin kadzib. Ala qamisi ini adalah perkataan yang dikedepankan. Dia adalah majrur muqaddam. Muqaddam. Cerita ni sepatutnya mereka membawa darah yang palsu atas bajunya. Tapi dia letak sini, mereka datang atas bajunya dengan darah yang palsu. Jadi maknanya atas bajunya dia dikedepankan. Jadi bila dia dikedepankan, dia macam ibarat macam nak menekankan perkara ini ala qamisi. Jadi dia bukan just cerita tentang baju. Okay, dia bukan just cerita tentang baju. Dia cerita tentang aib.
tentang aib. Apa maksud aib dekat sini? Untuk anak-anak yang kecil, anak-anak yang kecil, mereka ni dilahirkan dalam keadaan fitrah. Mereka dilahirkan dalam keadaan fitrah. Mereka ni mempunyai sifat yang bersih, suci daripada dosa. Dan kemudian ibu bapa yang shape dia untuk menjadi orang yang dia jadi sekarang. Jadi daripada kecil, anak-anak ni secara nalurinya mereka ada perasaan malu yang tersendiri. Jadi bayangkan, kalau anak-anak kita yang sekarang ni yang bawah umur macam 3-4 tahun dan sebagainya, saya ada anak yang berumur 3 tahun, anak yang 3 tahun. Sekarang ni kalau misalnya kata contoh, bila dia keluar daripada tandas lepas mandikan dan sebagainya, kan? Nanti bila dia lari dan sebagainya, nanti orang cakap, malu tak malu. Nanti dia sendiri akan rasa malu, dia akan tutup badan dia pakai tuala dan sebagainya. Jadi dia tak nak orang tengok. Jadi secara nalurinya anak-anak kecil ni dia ada perasaan malu tersebut. Jadi kalau misal kata dekat dalam bilik, bila orang nampak dia sendiri akan rasa malu, apatah lagi kalau kat luar hall kat rumah, apabila ada lagi ramai orang. Apatah lagi kalau benda tu kita bawa sampai pergi bawah blok. Apatah lagi kalau kita bawa pergi kat shopping center dan sebagainya. Jadi perasaan malu tu akan timbul. Secara nalurinya anak-anak kecil ada perasaan malu. Jadi ditekankan dekat sini, ibarat Allah Subhanahu Wa Taala merasa marah terhadap abang-abangnya sebab mereka sendiri yang menanggalkan pakaian Nabi Yusuf AS. Sedangkan pakaian itu adalah lambang menjaga kita punya sifat haya ataupun sifat malu kita. Jadi dia bukan satu perkara yang senang-senang. Contohnya kita bayangkan kalau kita tangkap orang lepas tu kita buka baju dia. Jadi ibarat kita memalukan orang tersebut. Jadi sedangkan ini ada satu kewajipan kita untuk menjaga maruah orang. Jadi abang-abangnya apabila mengambil baju Nabi Yusuf, ibarat macam menanggalkan malunya Nabi Yusuf AS. Jadi ada riwayat kalau kita baca dalam kitab Israiliyat, dia katakan macam Nabi Yusuf dia berkata kepada abang-abang dia, kasih baju aku, asal kau ambil baju aku. Sebab dia adalah seorang nabi kan, dipelihara oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi bila ambil baju tu ibarat macam, ya asal kau ambil baju aku, kasih aku baju dan sebagainya. Kan kau nak tinggalkan aku tak apa, baju aku kasihlah. Kan takkan nak tanggalkan. Jadi begitu Allah Subhanahu Wa Taala rasa marah terhadap abang-abangnya Nabi Yusuf AS. Jadi Allah letakkan waja'u ala qamisihi, bajunya. Kau bawa bajunya tapi tak bawa badan dia. Tak bawa badan. Jadi ini satu perkara yang sangat jijik yang dilakukan. Bidamin kazib, dengan darah yang palsu. Jadi perkataan damin kazib ni dikatakan damin ni adalah darah, darah. Dan kita tak tahulah darah ni dibuat boleh apalah, buat oleh cat ke. Ada riwayat yang katakan dia sembelih kambing, kemudian ambil darah kambing letak kat situ, mereka koyak-koyakkan sedikit bajunya jadi nampak macam real dan sebagainya. Tapi bila fikir balik, kan, takkanlah yang tadi saya katakan, takkanlah Nabi Yusuf dengan secara rela hati buka baju kasih dengan abang-abang dia, dipaksa keluar. Ataupun takkanlah serigala tu dengan pandainya bukakan baju Nabi Yusuf baru dia makan. Mesti ada badan dia yang lain ke kan, anggota badan yang lain yang tertinggal, kasut ke, seluar ke dan sebagainya, tak ada, tapi baju je. Jadi ini pun satu penipuan yang dilakukan yang telah Nabi Yaqub nampak, Nabi Yaqub suspek bidamin kazib. Jadi kazib kat sini bukan sahaja penipuan yang daripada darah tersebut, tapi penipuan daripada awal sampai akhir, sampai kehidupan mereka besar. Sebab apa? Memang daripada awal lagi permintaan pujukan mereka nak bawa Nabi Yusuf keluar, bermain-main, ramai-ramai, kemudian tipu dengan bapa mereka yang dia kena makan serigala, kemudian bawa dengan parai. Jadi all the way daripada awal sehinggalah kehidupan mereka hujung sana tu penuh dengan penipuan. Jadi itu digunakan perkataan kazib kat sini. Bukan saja dengan darah tu palsu, tapi semua kepalsuan yang ada daripada awal sehingga akhirnya. Jadi setelah negotiate, tanya, cakap asal kau ni, mereka tak nak bilang cerita sebenar kan, walaupun mereka kata dengan bapa mereka, kita kalau bilang benar pun bapa tak percaya. Jadi apa yang benarnya? Bapa dia dah tanya tak nak jawab, sampailah bapa kata, qala, barulah Nabi Yaqub berkata, bal sawwalat lakum anfusukum amra. Jadi kalau kat sini terjemahannya kita nampak, bahkan kamu sebenarnya telah digoda oleh nafsu kamu supaya melakukan sesuatu. Jadi saya kasih satu gambaran.
bapaknya bila anak-anak balik nangis, bapak mula-mula macam terperanjat. Apa cerita? Betul tak? Apa cerita? Jadi mereka start tu cakap, hilang, kita tengah lari-lari lumba-lumba, dia hilang, kena makan serigala. Ni baju dia. Jadi Nabi Yaqub daripada awal macam nak tahu cerita apa, sampai kan kata macam, no. No, 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 kau tipu. No, 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 no. Itu bal. Ini perkataan bal. Perkataan bal tu bukan saya bahkan, tidak. Bal tu dia macam, no, aku tak percaya. No. No. That is bal. Okay. Sawalat lakum anfusukum amra. Sawalat kat sini kata kamu telah digoda, kamu telah digoda. Ataupun sawalat sini datang daripada perkataan sawala ataupun adala. Adala ni namanya macam nak mengadilkan ataupun justify yourself. Maknanya nak tunjukkan macam perbuatan yang mereka lakukan ini sebenarnya ada justification dia. Tidak. Kan? Daripada awal penipuan sampai akhir penipuan, tak ada yang adilnya, tak ada yang boleh justify apa pun. Kamu tipu. Okay? Kamu buat ni semua sebab apa? Kamu telah digoda. Kamu ni ibarat macam dah kena dirasuk oleh sesuatu. Dan kita tahu ni adalah permainan syaitan. Mereka telah digoda oleh nafsu mereka, digoda oleh syaitan untuk melakukan perkara ini. Sebab syaitan daripada awal dah diketahui oleh Nabi Yaqub AS bahawasanya dia ni adalah satu musuh yang nyata terhadap manusia, dan dalam kisah ini adalah kisah adik-beradiknya Nabi Yusuf AS. Bal sawwalat lakum anfusukum amra fasabrun jamil, maka aku akan bersabar dengan sebaik-baiknya. Jadi fasabrun jamil ni satu perkara yang mungkin kita perlu masa untuk translate, nanti saya akan berikan, tapi saya akan skip, saya akan pergi kepada wallahul musta'anu ala ma tasfun, dan Allah yang hanya kepada Allah yang dipohonkan pertolongan tentang perkara yang diceritakan oleh kamu. Atau tasifun ni adalah penipuan. Tasifun adalah satu penipuan, satu satu perkara yang inilah yang tak baik, ataupun satu perkara yang merepek yang kamu ceritakan. Merepek kamu ceritakan. Saya nak ambil perkataan musta'an. Musta'an ni dia kalau dalam bahasa Arab dia datang dari perkataan isti'anah. Isti'anah. Nah, kita selalu baca dalam surah Al-Fatihah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Okey. Dia datang daripada perkataan yang sama. Musta'an, nasta'in sama. Perkataan daripada perkataan yang isti'anah. Okey. Isti'anah kalau kita terjemahkan sebagai pertolongan. Tapi isti'anah ni dia bukan bermaksud just tolong, macam saya susah awak tolong saya, tidak. Tapi isti'anah ni adalah satu perkara yang mana kita berusaha terhadap satu perkara tetapi tak terima kejayaan, baru kita minta bantuan orang lain. Sebagai contoh mungkin kereta saya rosak, tayar bocor sebagai contoh. Saya keluar kereta, saya buka ambil tools ke, saya bawa dia naik atas, kemudian saya buka, sekali tak terbuka. Saya dah buat semualah, saya dah keluar kereta, saya keluarkan tools, saya dah hijack dia punya kereta tu, saya dah hijack kereta dah tinggi, sebab saya dah buka satu-satu skru yang ada, tapi bila tarik tak dapat tarik keluar. Dah usaha, dah penat berpeluh dan sebagainya, dah mungkin 1 jam saya cuba tarik tak dapat keluar, baru saya panggil orang, cakap awak boleh tolong saya tak tarikkan keluar ni. Itu baru namanya isti'anah. Okay? Isti'anah bukan istilahnya kalau contoh tayar kita bocor, kita duduk dalam kereta, kita jumpa orang kat luar, kau boleh tolong betulkan tayar aku tak? Kita duduk dalam kereta, kita tak buat apa. Itu bukan isti'anah. Okay? Tapi kalau isti'anah, kita usaha dulu. Lepas kita usaha, tak mampu, baru minta tolong. Jadi dalam ayat ni, bila Allah kata wallahul musta'anu ala ma tasifun, maknanya Nabi Yaqub telah berusaha sedaya yang mungkin, semuanya. Jadi ada orang kata kenapa Nabi Yaqub tak terus keluar cari Nabi Yusuf, kan? Dia dah lakukan semuanya. Sebab jawapan tu hanya ada daripada anak-anak dia yang lain tu. Jawapannya hanya pada itu je. Kalau anak-anak dia collaborate, mungkin dia akan dapat jawapan. Tapi anaknya tak nak collaborate. Dia dah usaha, dia interrogate, dia tanya satu-satu, dia minta semua satu jelaskan, tak nak jelaskan, dia dah usaha, mungkin dia keluar, dia tengok darah, dia tahu ni darah palsu dan sebagainya. Semua perkara dia dah lakukan. Tapi tak dapat juga jawapan, tak dapat juga solusi tentang di manakah Nabi Yusuf sekarang. Barulah
dia gunakan perkataan wallahul musta'an. Jadi akhirnya dia minta bantuan Allah Subhanahu Wa Taala. Aku dah lakukan sedaya mampu aku, sekarang ni aku serahkan kepada Allah. Allah yang akan bantu aku daripada penipuan yang kamu semua lakukan. Ini adalah jawapan kepada mereka yang mengatakan Nabi Yaqub tak berusaha untuk mencari Nabi Yusuf. Maknanya dia gunakan perkataan isti'anah dekat sini. Okey, fasabrun jamil. Fasabrun jamil kita kalau terjemahkan dia adalah sabar yang cantik. Sabar yang cantik ni dia bukan action word pun, kan? Sabar yang cantik. Dia macam perkara yang macam pelik lah yang kita katakan. Dia macam tempatnya macam nampak macam pelik. Okey, jadi daripada Imam Ar-Razi dia ada ketengahkan apakah maksud sabar yang cantik ni. Okey. Nombor 1, Imam Razi berkata, sabrul jamil ni adalah semua perkara yang berlaku ni adalah di atas kehendak Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, di atas kehendak Allah. Jadi bila kita tahu apa sahaja yang berlaku dalam kehidupan kita, musibah yang berlaku di hadapan kita adalah di atas ilmu Allah Subhanahu Wa Taala, di atas keinginan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi daripada situ kita akan melihat kecantikan daripada perkara tersebut. Kalau misal kata kita tak nampak, yang Allah yang atur semuanya ni, kita akan nampak benda ni buruk. Sebab sekarang ni apa yang Nabi Yaqub nampak di hadapan dia adalah semuanya tak cantik. Anak-anak dia semua tipu, tak cantik. Anak yang dia sayang itu Nabi Yusuf hilang, tak cantik. Kan? Nak minta jawapan tak dapat, tak cantik. Semua tak cantik. Apa yang cantik pun tak ada. Tapi sabar cantik ini adalah sebab dia nampak ini adalah aturan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sebab tu dia gunakan perkataan sabrun jamil. Okey, itu nombor 1. Nombor 2, Allah yang menguruskan semuanya, Allah yang melakukan semuanya. Jadi dia mengatakan bahawasanya bila Allah yang uruskan semuanya, Allah Maha mengetahui, Allah Maha mencintai hamba-hambanya, Allah Maha mengasihi hamba-hambanya. Allah Maha bijaksana dalam menguruskan semua kehidupan manusia ataupun hamba-hambanya sebagainya. Jadi bila Allah yang buat semuanya dan Allah jamilun yuhibbul jamal, Allah ni adalah cantik dan Allah suka kepada kecantikan, maka Allah akan uruskan sebaik mungkin terhadap keadaan Nabi Yusuf alaihi salam. Jadi dia menunjukkan kita ni walaupun kita bapa, kita sayang anak kita, tapi Allah lebih sayang anak kita. Kita sayang pasangan kita, Allah lebih sayang pasangan kita. Kita sayang ibu bapa kita, Allah lebih sayang ibu bapa kita. Jadi apa saja perkara yang kita rasa kita suka, Allah lebih mencintai perkara tersebut. Jadi sebabkan Allah cintai anak kita, maka itulah cantik. Fasabrun jamil. Okey? Itu pandangan yang nombor 2, fasabrun jamil. Nombor 3, pandangannya ialah apabila perkara musibah ini berlaku, akhirnya akan jadi cantik. Akhirnya akan jadi cantik. Jadi maknanya kalau kita rasa kita dapat musibah, keburukan yang berlaku sekarang ni, kita tahu akhirnya kalau kita beriman kepada Allah, akhirnya akan mendapat kebaikan juga. Jadi kita mungkin ada rasa kehilangan keluarga yang kita sayang ataupun kita ini kehilangan harta dan sebagainya, kita kena yakin satu hari nanti ada hikmah di sebalik perkara yang berlaku, kita akan nampak kejayaan pada masa akan datang. Jadi akhirnya akan jadi cantik. Jadi sabar cantik ini adalah sekarang ni kita sabar, akhirnya akan jadi cantik. Itu poin nombor 3. Dan yang terakhir, dan ini mungkin lebih dekat daripada kisah yang kita ceritakan ni, fasabrun jamil adalah janji Allah Subhanahu Wa Taala. Khususnya kalau cerita ini janji Allah kepada Nabi Yaqub alaihi salam. Yang mana Allah sendiri dah menjanjikan pada awal kisahnya, wa kadzalika yashtabika rabbuka bitawil ahadits. Allah ceritakan wa yutimma ni'matahu 'alaika wa 'ala ali Yaqub. Allah ceritakan yang Allah akan menyempurnakan nikmat Allah kepada keluarga Yaqub, Allah sempurnakan kepada Nabi Ibrahim, Allah sempurnakan kepada anak-anaknya dan sebagainya. Jadi kecantikan yang ada ni adalah mereka berpegang kepada janji Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi maksud kat sini bukan bermaksud Nabi Yaqub tak marah dengan anak-anak dia. Tak. Okay. Dan bukan bermaksud sabar dekat sini adalah
sabar je lah nak buat macam mana. Tidak. Sabar tu bukan satu sifat yang pasif. Okay? Tapi sabar tu ada satu sifat di mana kalau saya boleh kasih gambaran, sabar itu dia bukanlah seperti kaca. Kaca ni apabila kita campak daripada atas, dia akan pecah berkecai. Sabar tu juga bukan bermaksud dia diibaratkan seperti kayu. Yang mana apabila kita campak kayu daripada atas, dia akan jatuh, dia akan berada di tempat yang sama. Dia tidak ada reaction. Kayu kalau jatuh, dia berada di tempat yang sama. Kaca kalau jatuh berkecai. Tapi sabar itu lebih gambarannya kepada seperti bola tenis sebagai contoh. Bola tenis ni bila dia jatuh, dia akan bounce. Lagi kuat dihentak, lagi tinggi dia akan bounce. Dan itu adalah sabar. Dan Nabi Yaqub tahu bahawasanya daripada awal lagi perkara ini akan berlaku. Daripada mimpi Nabi Yusuf AS. Daripada mimpi Nabi Yusuf mengatakan dia ini akan berpisah jauh dengan ibu bapanya dan juga dengan adik-beradiknya. Sebab tu dia kata dia nampak matahari, bulan dan juga bintang. 11 bintang. Matahari dan juga bulan. Jadi matahari, bulan, bintang secara zahirnya mereka jauh dengan manusia, betul tak? Berjuta-juta tahun atau berjuta-juta kilometer jauhnya antara kita manusia yang dekat muka bumi dengan bulan bintang. Jadi dia tahu satu hari nanti dia akan berpisah dengan Nabi Yusuf. Nabi Yaqub tahu dia berpisah dengan Nabi Yaqub. Jadi janji Allah Subhanahu Wa Taala di mana Allah berkata Allah akan sempurnakan nikmat Allah kepada keluarga Nabi Yaqub ataupun keluarga Nabi Ibrahim alaihissalam. Ini adalah janji Allah. Jadi semua jawapan tak jumpa, minta tak nak kasih jawapan, malahan mereka tipu, anaknya dah tak ada. Jadi dia berpegang dengan janji Allah dan itulah sabarnya cantik. Jadi tuan-tuan dan puan sekalian, kita kena faham, dalam kehidupan kita, kita berurusan dengan orang, urusan dengan ibu bapa kita, urusan dengan pasangan kita, urusan dengan anak-anak kita, kawan-kawan dan sebagainya. Kita berurusan dengan manusia. Dan satu hari nanti, manusia itu mungkin akan melakukan kesalahan kepada kita. Sama ada sengaja atau tak sengaja. Mesti akan ada perselisihan, akan ada pergaduhan, akan ada pertengkaran. Dan itu adalah normal. Sebab kita urusan dengan manusia. Tapi kita kena ingat janji Allah kepada kita apabila kita beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi bukan bermaksud kita tak boleh rasa marah, tak boleh rasa sedih, tak boleh rasa pilu dan sebagainya. Tidak. Nabi Yaqub sedih, kan, keadaan anak-anak dia, sedih dengan keadaan apa yang berlaku, kan. Nak marah pun anak sendiri, yang hilang pun anak sendiri dan sebagainya. Jadi dia at loss. Apa nak buat sekarang? Jadi apa yang dia boleh buat adalah dia berpegang dengan janji-janji Allah Subhanahu Wa Taala. Dan Allah menjanjikan kepada kita, hamba-hamba Allah, apabila kita bersabar, Allah akan membantu kita. Kalau kita bersyukur, Allah akan tambah nikmat dan sebagainya. Jadi kita tahu, ini semua adalah janji Allah kepada kita, jadi kita berpegang. Dalam masa yang sama juga, walaupun orang tidak melakukan tanggungjawabnya kepada kita, iaitu orang mengabaikan, orang melakukan kesalahan pada kita, orang buat salah dengan kita, dia bukan bermaksud kita boleh abaikan tanggungjawab kita kepada mereka. Sekarang ni yang berlaku adalah anak-anak sendiri yang buat salah. Jadi tapi tetap Nabi Yaqub tidak mengabaikan tanggungjawab dia sebagai seorang bapa kepada anak-anak dia. Jadi walaupun anak kita dah buat apa pun, tuan-tuan sekalian, apa pun mereka buat, dah malukan nama kita ke, dia hilangkan harta kita ke, dia curi harta kita ke, kan, dia lakukan perkara yang tak baik terhadap adik-beradik ke, dia buat salah dekat luar dan sebagainya, at the end of the day dia adalah anak kita dan tanggungjawab kita adalah untuk menjaga mereka. Sama juga kalau kita anak, tanggungjawab kita adalah ibu bapa dan sebagainya. Apa pun mereka dah lakukan, mereka tetap adalah ibu bapa kita, kita mesti ada rasa hormat kepada mereka. Jadi kesalahan yang orang lain lakukan tidak mengizinkan kita untuk mengabaikan tanggungjawab kita kepada mereka. Anda kena faham. Jadi dalam sejarah kita lihat Nabi Yaqub tetap jalankan tugasnya sebagai seorang bapa. Sehingga kan pada satu hari nanti mereka sendiri insaf dan taubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala.
Mereka sendiri minta Allah, minta Nabi Yaqub, minta bapa dia untuk minta ampunkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi dia tetap lakukan tanggungjawab. Jadi kita kena ingat, anak-anak kita, tanggungjawab kita, apa pun berlaku, itu adalah tanggungjawab kita sampai akhir hayat kita, insya-Allah. Okey? Wallahu taala a'lam bissawab. Saya minta semua mungkin kasih soalan ataupun mungkin boleh tuliskan apa pengajaran yang kita ambil daripada kisah kita pada malam ini. Mungkin boleh tuliskan dekat dalam chat, mungkin 1-2 orang. Boleh tuliskan dekat dalam chat supaya kita ambil manfaat bersama, insya-Allah. Ataupun ada soalan-soalan yang nak tanya, dipersilakan. Boleh tuliskan dekat dalam chat yang ada. Ataupun just kalau nak berbual ke dan sebagainya, silakan. Sifat-sifat Allah. Okey. Puan Juliana katakan hari ini kita belajar tentang sifat-sifat Allah, in how he always is always maha bijaksana, maha mengetahui, and how everything diatur oleh Yang Maha Esa, termasuk peristiwa tentang Nabi Yusuf and everything that happens with Yusuf. Okey. Jadi saya rasa ada few kuliah di tempat lain lah, di masjid ke ataupun tempat-tempat yang lain yang membincangkan tentang nama-nama Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi apabila kita tahu nama-nama Allah, kan, kita akan lihat betapa indahnya, betapa hebatnya, betapa agungnya Allah Subhanahu Wa Taala. Dan apabila kita belajar tu, kita kena faham, dan Allah ni zatnya adalah zat yang aktif menggunakan nama-nama dia. Jadi kalau kita faham nama Allah As-Sami, Al-Basir, Ar-Rahman, Ar-Rahim, Allah Al-Hakim, Allah Al-Alim dan sebagainya, kita akan tahu bahawasanya Allah SWT adalah Tuhan yang Maha Agung. Jadi perlu kita belajar nama-nama Allah SWT. Dan dalam Al-Quran memang banyak Allah menggunakan nama-namanya sebagai pengajaran kepada kita. Perbuatan yang keji meskipun tidak diketahui orang, tapi Allah mengetahui. Yes. Ya. Sebab saya rasa sampai ke hari ini mungkin kita ada dengar banyak perkara yang berlaku, dan perkara yang zalim yang berlaku di luar daripada pandangan manusia. Dan sama ada membunuh anak kecil ataupun ada orang kata tu human trafficking kalau berlaku dekat dunia dan sebagainya. Kita tak tahu di mana anak terpisah dengan ibu, dengan bapa dan sebagainya, atau bapa dibunuh secara zalim, kehilangan anak dan isteri dan sebagainya. Perkara itu berlaku dan kita ingat mereka akan terselamat, tapi sebenarnya mereka tidak akan terselamat kerana Allah Subhanahu Wa Taala adalah saksi terhadap perbuatan tersebut. Dalam Al-Quran juga ada ayat yang Allah mengatakan wa izal mau'udatu su'ilat bi ayyi dhanbin qutilat. Nanti pada hari akhirat kelak, apabila berlaku pembunuhan anak-anak perempuan, anak-anak perempuan pada zaman Firaun kita pernah dengar, ataupun zaman jahiliyah pernah berlaku, di mana anak-anak perempuan dibunuh secara hidup-hidup. Nanti bila hari akhirat nanti, Allah akan memberikan suara kepada mereka. Sebab dekat dunia mereka tak ada suara. Mereka dibunuh tanpa ada suara. Ada orang defend mereka dan sebagainya. Tapi Allah akan beri suara kepada mereka. Allah bertanya kepada mereka. Wa idzal mau'udatu su'ilat. Anak-anak ni semua akan ditanya, bi ayyi dzambin qutilat. Terhadap dosa apa yang mereka ni dibunuh. Mereka akan beritahu, aku tak ada dosa apa-apa. Yang mereka bunuh aku ni disebabkan keinginan mereka, disebabkan nafsu, disebabkan harta dan sebagainya. Jadi mereka akan dapat suara daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi semua tu akan dipertanggungjawabkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Okey. Pengajaran macam mana Nabi Yaqub react dengan anak-anak walaupun dia tahu anaknya. Jadi bila kita baca satu persatu ayat dia, satu persatu ayat ni, kita akan nampak macam ni macam cerita buat-buat. Jadi dia dapat suspek. Jadi kita ni, saya sendirilah, saya sebagai seorang bapa kepada anak-anak, kita membesarkan anak-anak hari-hari dengan kita kan. Dia tidur dengan kita, dia bangun pagi dengan kita, kita hantar dia pergi sekolah dan sebagainya. Jadi dia punya reaksi kita tahu, ni dia macam tipu je, ni ada benda sembunyi, tiba-tiba dia senyap je macam, mesti ada something berlaku. Kita sebagai bapa kita ada that sense. Okay? Sampai besar pun kita tahu that sense. Even sampai sekarang pun ibu saya, kalau saya ada masalah, ibu saya tahu. Dia kata, "Cang, kau apa masalah ni?" Dia macam, dia dapat sense. Sebab ini adalah hubungan anak dengan ibu bapa dan sebagainya. Jadi, bila anak-anak Nabi Yaqub dia berbual dengan bapanya kan, dengan menangis dulu dan sebagainya,
Kan Nabi Yakub dia pasti akan sense sebab dia adalah bapa yang penyayang, bukannya bapa yang tak bertanggungjawab. Dia nabi kan, nabi. Jadi bapa yang bertanggungjawab, dia kenal anak-anak dia. Jadi bila tahu dia macam no kau tipu tu, kau tipu. Sekarang kau bilang aku mana Yusuf. Jadi ini kita cakap naluri seorang bapa ataupun seorang ibu lah kepada anak-anak. Mohon pertolongan dari Allah in everything, walaupun juga bila kita tak tahu kenapa ia terjadi sebabnya. Jadi minta pertolongan daripada Allah. Tapi ingat perkataan isti'anah dekat situ, al-musta'an. Isti'anah adalah kita usaha dulu. Okay? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kepada engkau ya Allah kami sembah, kepada engkau juga kami minta pertolongan. Maknanya kita nak menyembah Allah ni adalah satu usaha yang susah. Bukan mudah kita nak sembah Allah, betul tak? Kita nak fokuskan 100% hanya pada Allah, nak taat pada Allah, tak melakukan kesalahan kepada Allah, memang satu perkara yang susah. Jadi bila kita dah usaha, tak mampu, kita minta Allah, ya Allah bagi kekuatan, ya Allah bagi aku kesabaran, ya Allah berikan aku ilmu untuk aku menyembah kamu dan sebagainya. Jadi kita kena usaha dulu. Usaha semampu kita, baru kita minta bantuan daripada Allah SWT. Jadi itu perkataan isti'anah dekat situ ada. Jadi kita tak boleh minta Allah sesuatu tapi kita tak berusaha lah. Ya Allah aku nak rezeki tapi tak keluar kerja. Ya Allah aku nak kesihatan tapi tak jaga kesihatan. Ya Allah aku nak anak-anak yang soleh tapi tak pernah usaha nak jadikan anak tu jadi anak soleh dan sebagainya. Jadi benda tu tak dapat berlaku. Jadi kita kena usaha dulu insya-Allah. Okay? Alhamdulillah. Terima kasih saya ucapkan, kita dah overshot sikit tapi alhamdulillah saya rasa hari ini perbincangan agak baik dan saya harap semua akan dapat manfaat daripada perbincangan kita pada malam ini. Saya minta ampun dan juga minta maaf jika ada terkasar bahasa atau tersalah kata daripada perbincangan kita pada malam ini. Saya mengharapkan agar ada manfaat kepada kita semua dan insya-Allah kita jumpa lagi pada minggu hadapan insya-Allah. Dengan itu kita tutup majlis kita pada malam ini dengan tasbih kafarah dan juga suratul Asr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana fi khusr illa allazina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Sallallahu ala sayyidina Maulana Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.